Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Kamal Syafi'i dan rakan-rakan sekalian. Saya Hamiza Abbas daripada Kumpulan 7 akan memaparkan video berkaitan pendidikan inklusif. Okey, dalam video ini kami akan memaparkan apakah itu inklusif. Selain itu, kami juga mencungkil dasar-dasar pendidikan inklusif di negara ini dan juga memperlihatkan langkah-langkah guru dalam mengajar murid di pendidikan inklusif. Tidak lupa, kami juga memasukkan alat bantu mengajar yang boleh diguna pakai serta program-program kerajaan terhadap pendidikan inklusif ini. Di akhir video ini, anda semua akan melihat keringat dan pengorbanan guru yang mengajar di pendidikan inklusif. Harap video ini dapat membantu sedikit sebanyak dalam memberi kejelasan inklusif terhadap rakyat Malaysia dan selamat menonton. Pertama kali melangkah masuk ke pekarangan sekolah, seakan tiada apa yang bezanya antara sekolah ini dan sekolah-sekolah menengah lain di seluruh negara. Guru dan pelajar keluar masuk ke dalam kelas. Ada di antara pelajar yang bermain berkejaran dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP berjalan seperti biasa. Namun pada hakikatnya, pelajar-pelajar di sekolah itu merupakan insan istimewa yang mengalami masalah penglihatan. Sekolah Menengah Pendidikan Khas Cacat Penglihatan setapak itu merupakan satu-satunya sekolah untuk golongan cacat penglihatan di negara ini bagi membantu mereka untuk terus menuntut ilmu sama seperti pelajar normal yang lain. Since I'm studying in an integration school, which is like we would mix up with the normal students, so there are some challenges that we face during our classes. Like for example, the teacher will teach like how they teach the normal student. So me being a visual impaired student, like have some difficulties in catching up with what the teacher teach. Sometimes it might be like very fast, so I could not write my notes or do the exercise on time. So with the help of my partners, like the sighted friends, they could like help me to tell what's the teacher wrote on the whiteboard, or help me to read back the notes so that I could catch up with what is going on in the class. Kenapa perlu masuk ke sekolah ini? Sebabnya bila dia masuk ke sekolah ini, dia dapat macam-macam bantuan yang diperlukan oleh murid-murid berkeperluan khas. Sebab dia kata murid berkeperluan khas kan, jadi bila dia belajar, dia ada benda-benda yang dia ada perkara-perkara yang assist dia, membantu dia untuk belajar. Contohnya guru kan, dia ada pembantu guru, and then alat, semua ni diperlukan untuk dia belajar lah. Benda-benda ini ada kat sini, tak ada di sekolah normal kan. Dia bukan itu saja, dia ada banyak perkara lagi lah yang untuk membantu dia dalam belajar dia. Sebab itu kita namakan dia murid berkeperluan khas. Sebab dia tanpa keperluan khas ini dia tak boleh belajar. Ataupun dia boleh belajar atau delay. Ataupun dia boleh belajar terlalu lambat. Ataupun tak boleh belajar terus. Ya, tetapi dengan adanya keperluan ini, dengan adanya alat-alat ni, dia boleh belajar. Pelajar-pelajar ni sebenarnya dia perlukan bimbingan, dia perlukan bantuan. Kalau mereka ini diletakkan di arus perdana, sepatutnya mungkin pelajar ini menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Mungkin dia akan mengalami masalah-masalah tertentulah dari segi bahan, pengetahuan guru. Sebab di sekolah pendidikan khas, selalunya guru-guru kita ni dah terlatih. Mereka dah tahu macam mana nak handle kalau murid-murid rabun, macam mana nak handle murid-murid yang buta. So dia dah ada teknik-teknik tertentu dan kita tahu apa bahan yang sesuai. Walaupun mereka banyak kekurangan ataupun kekangan, tapi mereka sangat-sangat dedikasi dan sentiasa berusaha untuk bersaing dengan murid-murid yang normal di luar sana. Tak ada kekurangan yang saya nampak dalam hati mereka. Walaupun dari segi fizikal mata mereka tak nampak, tapi semangat mereka untuk teruskan kehidupan seperti biasa itu sangat tinggi.
Pendidikan khas adalah pendidikan bagi murid berkeperluan khas (MBK) yang disediakan oleh kerajaan. Terdapat 6 kategori murid berkeperluan khas iaitu kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya fizikal, kurang upaya pertuturan, masalah pembelajaran seperti Global Developmental Delay (GDD), Syndrome Down, Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD), autisma, kurang upaya intelektual, masalah pembelajaran spesifik, disleksia, diskalkulia dan disgrafia, dan kurang upaya pelbagai. Murid berkeperluan khas boleh mendapatkan pendidikan khas di sekolah pendidikan khas yang dibina khusus bagi MBK. Program pendidikan khas integrasi yakni kelas khas bagi MBK di sekolah harian biasa dan program pendidikan inklusif di mana MBK ditempatkan di kelas arus perdana di sekolah harian biasa. Bermula kemasukan pelajar sesi 2019-2020, semua universiti awam diwajibkan melaksanakan dasar inklusif orang kurang upaya OKU dan menubuhkan unit perkhidmatan OKU yang khusus dan berasingan dari unit kebajikan pelajar sedia ada. Jelas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik ia bagi memastikan golongan berkenaan tidak lagi dipinggirkan sepanjang mengikuti pengajian di kampus serta memastikan hak mereka turut terpelihara. Dr. Mazli berkata langkah tersebut menerusi pelaksanaan garis panduan pelaksanaan dasar inklusif orang kurang upaya di institusi pendidikan tinggi IPT. Ia dijangka membantu setiap IPT melaksanakan dasar tersebut di institusi masing-masing secara komprehensif dan holistik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum video ini berakhir, saya, Muhammad Aiman Cyprian selaku Wakil Kumpulan 7 akan memberikan cadangan penambahbaikan PDPC untuk pelajar berkeperluan khas sekolah menengah. Sekiranya saya merupakan seorang guru yang mengajar pelajar berkeperluan khas di sekolah menengah, saya akan menitik beratkan jangka masa perhatian ataupun attention span pelajar berkeperluan khas dalam merancang rancangan pengajaran harian saya. Perkara ini dilihat amat penting kerana jangka masa perhatian ataupun attention span pelajar berkeperluan khas adalah lebih pendek berbanding pelajar biasa. Jika kita ingin membuat perbandingan, sedangkan pelajar biasa yang mempunyai kemampuan total juga mempunyai masalah untuk fokus di dalam kelas dalam jangka masa yang panjang. Ini kan pula pelajar berkeperluan khas. Jadi sebagai seorang guru, kita perlu menitik beratkan jangka masa perhatian ataupun attention span pelajar berkeperluan khas agar mereka dapat belajar dengan lebih berkesan di dalam kelas kita. Perkara ini amat penting untuk pelajar berkeperluan khas kategori kurang upaya mental dan juga kurang upaya pelbagai kerana mereka memerlukan sokongan yang lebih dan juga mereka memerlukan jangka masa yang bersesuaian untuk mereka menerima apa yang diajarkan kepada mereka. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih. Inklusi itu menurut pandangan saya adalah menerima keragaman sepantasnya dan sepatutnya. Inklusi itu satu dan setara. Inklusi adalah akses dan partisipasi. Inklusi adalah keterlibatan dan partisipasi. Inklusi adalah satu dalam keragaman. Penerimaan dan keberagaman. Inklusi itu toleransi dan kesetaraan. Semua diikutkan. Inklusi persamaan hak. Inklusi adalah non-diskriminasi.